Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا رب زدنا علما نافعا رب زدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين المهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah. Sama-sama kita berterima kasih kepada Rabb kita, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memperkenalkan kita, dapat kita bertemu walaupun saya mari daripada jauh, mari daripada negara jiran, di selatan Thailand, di Fatani. Ini semata-mata rancangan Allah Subhanahu Wa Taala, program yang Allah Taala buat. Kalau nak mengikut program saya sekarang ni duduk rumah dah. Kerana saya ni langsung daripada Indonesia selama 12 hari di Indonesia. Saya pergi buat perhubungan untuk nak menghantarkan santri-santri saya belajar di sana, khususnya di Sulawesi, di Sulawesi Selatan, Sulawesi. Dapat buat perhubungan dengan beberapa universiti dan pesantren-pesantren. Kita telah buat MOU dengan mereka untuk nak menghantarkan pelajar kita yang berkelulusan tingkatan 6 dan berkelulusan 4 sanawi. Apabila tiba di Kuala Lumpur, orang telefon kata kena mari Terengganu dulu. Ni nak ayat kata program Allah Subhanahu Taala dengan program kita tu, Allah Taala lebih baik lagi. Walau bagaimanapun kita dapat berjumpa juga malam ni. Ini adalah kali yang pertama, masjid ni kali yang pertama. Sebenarnya telah beberapa masjid dah di kawasan Kuala Terengganu dan kawasan luar-luar daripada Kuala Terengganu. Saya pernah dijemput sebagai kuliah jemputan. Sudah hampir 3 tahun, tapi sini adalah kali yang pertama. Baik, walau bagaimanapun sambil-sambil kita boleh buat perkenalan, dan marilah kita sama-sama mengucap syukur pada Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Ta'ala tahu umur kita. Pada tahun ni bulan Rajab, kita masih bertemu dengan bulan Rajab lagi. Sedangkan berapa ramai dah guru kita, sayang-sayang kita, bulan Rajab tahun lepas baru ni tu dia duduk sekali dengan kita lagi.
Rupa-rupanya bulan Rajab tahun ni tak ada dah. Allah Ta'ala jemput dia pergi dah. Kita ni masih ada lagi. Dan kita pun tak lama. Kita juga akan dijemput oleh Allah Ta'ala bila-bila masa boleh. Kita dikira orang yang beruntung, orang bertuah dah. Dapat duduk dalam satu bulan yang mulia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita sebut bulan Rajab, semua orang pakak fokus pergi kepada satu tarikh, satu hari bulan, iaitu fokus pergi kepada 27 Rajab alas sahih. Satu tarikh, satu hari bulan yang sangat-sangat bersejarah di dalam sejarah Islam. 27 Rajab. Walaupun ada beberapa pendapat ulama khilaf tentang tarikhnya, tapi alal masyhurah, datang pendapat yang masyhur 27 Rajab. Apakah yang berlaku kepada Nabi SAW? Kita mari sama-sama pakat tadabbur sikit. Walaupun masa tak panjang, insya-Allah saya cuba-cuba nak rekaskan, nak ambil beberapa peristiwa, dan kita nak bentang peristiwa itu, kita pakat-pakat nak mari buat ibrah supaya kita dapat manfaat daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Kalau tak kira lah di mana-mana, negara mana yang ada umat Islam, mereka masing-masing buat sambutan. Ada yang buat cara besar-besaran, seperti negara-negara yang buat besar-besaran seperti Pakistan, dan negara-negara lain sambut dengan cara besar-besaran. Ada yang sambutan buat dengan ala kadar saja. Kalau di Patani, masuk saja bulan Rajab, tok guru, pondok-pondok mulailah buka kitab kisah Isra' Mi'raj. Baca santri-santri ataupun budak-budak pondok dia dengar. Tiap tak tahu. Tu pun tak cukup sebulan. Tak cukup. Malam ni lah. Kalau kita nak cerita kisah Isra' Mi'raj, tak cukup. Sampai subuh tak siap lagi. Kerana apa? Kerana kisah Isra' Mi'raj ni, dia mari beberapa jalur, beberapa riwayat hadis berkaitan dengan borok seko tu pun kan. Riwayat hadis kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, kakinya lagu ni, hak ni kata dak kaki lagu ni, sayap lagu ni, hak ni kata sayap lagu ni. Pada borok seko tu pun sampai subuh tak habis lagi. Kalau kita nak royak dengan cara detail. Dan perjalanan Nabi pula, Nabi pergi lagu mana, kita nak ayat cara detail, tak cukup masa. Sebab tu kita ambil satu detik ketika dan kita mari bentang dan kita bincang. Mudah-mudahan kita dapat ibrah daripadanya. Baik, muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah berlaku pada Nabi SAW sebelum Nabi nak dibawa oleh malaikat Jibril bertemu dengan Allah Ta'ala? Apakah berlaku pada Nabi? Dan ketika tu Nabi duduk mana? Padahal kisah kita dengar semua dah kisah ni. Hari ni kita nak fokus kepada permulaan Nabi ketika nak berjalan kepada Masjidil Aqsa. Apakah yang berlaku pada Nabi? Iaitu berlakunya peristiwa pembelahan dada Nabi. Ini kita dengar, kita biasa dengar. Dan berlaku peristiwa pembelahan dada Nabi ni bukan dia sekali dah. Dalam umur hidup Nabi sebanyak 4 kali. 4 kali.
Dan kita tanya, buat apa gitu mun? Nya belah sampai 4 kali tu. Nah, sekali cukup lah. Kalau kita fikir dengan otak kita, sampai 4 kali. Kali pertamanya bila? Ketika Nabi SAW kita masih budak lagi, umur 4 tahun. Ketika Nabi berumur 4 tahun, ketika tu Nabi masih lagi duduk dengan ibu nyusu dia, Halimatus Sa'diyah. Kisah kita biasa dengar dah. Nabi sedang bermain-main, mari malaikat pegangnya Nabi masa kecil dan letak Nabi, belah perut Nabi. Dengan siapa budak-budak duduk sekali dengan dia tu, lari-lari pergi royak kepada Halimah Sa'diyah. Kata Nabi kena bunuh. Pada ketika tu, apa Jibril, apakah maksud Jibril alaihissalam dan sayangnya belah dada Nabi? Dibelah dada Nabi dan dibawa keluar hati Nabi. Tapi tak ada arah lah. Berlaku perkara yang ajaib. Kalau manusia belah 2-3 kali tu parut ada dah. Sekali pun parut ada dah. Tapi tak ada parut. Dikeluarkan hati. Setelah dikeluarkan hati, malaikat belah hati, bawa keluar, bawa di dalam hati tu, bawa tubik seketul darah daging yang tepat setan duk ingat situ. Dibawa keluar. Daripada kecil lagi dah. Sebab tu Nabi tu dia tak kena tipu di setan. Sebab dalam hati dia tidak ada tempat setan gantung. Kita ni tempat setan duk gantung dalam hati tu. Sebab dalam semaya pun tak khusyuk kita. Tiap-tiap masa tu setan duk kuit semua hati kita. Kerana dalam hati kita ni ada tempat nuktah, satu tempat hok setan duk bertapak situ. Dia duk mengarahkan hati kita. Tapi Nabi tak ada. Masih kecil lagi dibuatkan satu ketul daging yang tempat setan duk gantung, dibasuh dengan air Zam-Zam. Untuk apa? Untuk nak membersihkan Nabi, supaya Nabi daripada kecil lagi tidak diperdaya oleh setan. Setan tidak mampu untuk nak tipu Nabi. Tapi kita ni, setan mampu masuk, duk berlari dalam urat darah kita, masuk sampai dalam hati ni, duk masuk tubik lebih cepat daripada bas ekspres lagi duk masuk dalam hati kita. Itu setan. Dan dia tahu ada berapa cabai urat darah dalam tubuh badan kita, setan tahu belakang. Kerana ketika Allah Ta'ala jadi mage panggil, bahasa sini apa tahu, jadi corok rupa Nabi Adam belum ditiupkan roh tu, setan masuk tengok dah. Oh, dalam rungga-rungga tengok habis dah. Setan kata, lagu ni mudah aku nak tipunya. Mudah sangat adanya. Nah, setan tahu belakang dah. Itu kali pertama. Untuk nak membersihkan Nabi itu daripada kecil lagi, daripada tipu daya oleh setan. Kali yang kedua, bila pula? Kali yang kedua ketika Nabi umur 10 tahun. Kerat dah. 4 tahun, 10 tahun pula. 10 tahun ni, kalau kira umur ni, nak masuk kepada pintu mukallaf dah. Nak balik dah. Dan manusia pada ketika itu tu dia mulai dah mempunyai keinginan nak pada go tu, nak pada go ni, nak pada go ni. Kita perhati anak kita, kalau masa kecil-kecil tu dia taklah nak sangat benda-benda sekadar mainnya dia tu lah, Doraemon ke gapo, dia main sekadar tu lah. Apa ni, kereta cekor pasir deh. Dia main sekadar tu lah. Kalau anak-anak perempuan ni main anak-anak patung gitu ya. Keinginan tu pada masa tu, masa kecil tu gitu ya. Tapi apabila dah mereka umur 10 tahun, dia dah mula nak sampai kepada tahap mukallaf.
Dan keinginan mesu dia pun mari dah dia kata. Nak pada benda tu. Kadang-kadang anak tu nak benda hak kita tak mampu nak beri pun ada. Dan tarik ke bayi budak ketika umur 10 tahun tu, dengan tarik ke dunia maju ni, dia ada tarik ke dah. Dia tergambar nak pada benda ni. Dan rekod dalam otak kepala dia tu mari dah. Nak pada benda ni, nak pada benda ni, pada ni. Sebab tu Nabi SAW hikmah belah dada ketika tu untuk nak buai pula satu tarik kepada tarik ke dunia ni. Sehingga Nabi tidak ada kesan sikit pun dengan dunia. Cuba kita tengok sifat Nabi. Bagaimanakah Nabi apabila dia dilepas, apabila dia diberi tawaran dengan keindahan dunia. Nabi tidak ada tarik ke langsung. Sebab benda hak tarik kepada benda saat ni telah dipecat taut dah. Tapi kita ni tak pecah taut. Sebab tu kita nak berlaku. Gapo kita nak berlaku? Kadang-kadang benda hak kita nak tu luar daripada kemampuan kita pun ada. Ni. Tapi Nabi tidak ada kesan langsung, tidak ada tarik ke sikit apa pun pada ni. Ditawari pangkat yang tinggi, Nabi tak nak. Diberi tawaran kepada Nabi wanita-wanita yang cantik rupawan, Nabi tak ada ingin langsung. Diberi tawaran kepada Nabi kemewahan, harta, Nabi tidak ada. Kerana apa? Perasaan keinginan kepada keseronokan dunia telah dipecat daripada umur 10 tahun lagi. Dipecat daripada umur 10 tahun lagi tu. Tak ada rasa ingin sikit. Kerana pada ketika tu dah nak sampai kepada pitu mukallaf dah. Dan apabila sampai dia mukallaf, kalulah manusia biasa ni dikira dosa dah lah. Tapi Nabi tak berdosa. Umur 4 tahun sampai umur 10 tahun, bukan je Nabi tak berdosa, manusia kita pun tak berdosa. Bayi-bayi yang lahir umur yang apabila dia mati sebelum umur dia balik masuk syurga. Bukan anak orang Islam saja, anak orang kafir pun apabila dia mati sebelum dia balik dia masuk syurga. Itu ketika Nabi umur 10 tahun. Baik, yang ketiga ketika umur Nabi berapa? Ketika umur Nabi 41 tahun. Apa belah perut pula? Nak bersih ke apa lagi? Nabi ni berdosa ke? Kalau kita fikir ke? Nak menyuci, nak bersih, nak membersihkan orang hak kotor. Kalau kita patutlah nak belah pun. Tapi Nabi belah ke apa dia lagi umur 40. Kerana ni menjadi satu contoh kuduah. Ketika Nabi umur 41 tahun dibelah ke perut untuk apa? Pada ketika tu Nabi mulai nak menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan wahyu Allah Ta'ala ni bersih. Perintah Allah Ta'ala bersih. Bagai hak bersih, kita kena letak tempat yang bersih. Barulah bagai bersih tu jadi bersih. Kalau bagai tu bersih taruh mana pun kita letak tempat cemar, lambat laun hak bersih dia akan jadi cemar. Supaya bagai kita, benda-benda hak bersih, benda-benda hak kita ni. Kita basuh bukan main dah, basuh berapa kali, daging kita nak gula, tu basuh berapa kali dah. Basuh sampai bersih. Rupa-rupanya dia letak dalam acar pula. Tak dalam air kotor pula, tak lepas kotor, tak bersih juga. Ketika Nabi umur 41 tahun itu adalah pertama kali Nabi nak terima wahyu daripada Allah Ta'ala. Belah dada sekali pula untuk nak bersih tepat. Bersih lagi tepat untuk nak mengisikan ayat Al-Quran. 1960 ayat yang akan dibawa oleh Jibril alaihissalam daripada Allah Ta'ala kepada Nabi. Maka ketika tu umur 41 tahun bersih dulu. Dibersihkan dulu. Berapa kali dah? 3 kali dah. Last kali adalah ketika Nabi berumur 51 tahun.
Ataupun dalam satu riwayat kata 52 tahun. Ketika Nabi mula nak Isra' Mi'raj. Apa pula dibelahkan pula? Kali yang keempat dah. Kali pertama 4 tahun, kali kedua 10 tahun, kali ketiga 40 tahun. Kali ni, kali yang keempat ni umur 51 atau 52. Belah apa pula? Kerana sebentar lagi Nabi nak akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak menghadap Allah Taala mesti bersih. Bukan Nabi saja, kita pun nak menghadap Allah Taala kita mesti bersih. Kita nak menghadap Allah Taala atas dunia ni bila ketika nak menghadap atas dunia? Ketika kita nak solat. Ketika kita nak solat, ketika kita solat berarti kita sedang menghadap Allah Taala. Dan kita sedang menghadapkan Rabbul Alamin, Tuhan yang sekalian alam, Malikul A'la, Raja yang paling tinggi. Ketika umur 51 tahun, 52 tahun, Nabi nak dibawakan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka kena bersih dulu. Jadi, Muslimi-Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi itu sebersih dah. Nabi tak ada dosa. Ketika 4 tahun, 10 tahun, tak apalah. Nabi tak ada dosa, kita pun tak ada dosa. Ketika umur 50, ketika umur 40, umur 51 tahun, Nabi pun tak ada dosa. Apa kena bersih lagi? Kalau kita sepatutlah. Ini menjadi sebagai satu ikutan kita. Kalau Nabi tak buat lagu tu, kita nak turut siapa? Ketika kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ketika nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kena bersih dulu. Kalau Nabi tak buat lagu tu, ketika kita nak menghadap Allah Taala, kita nak buat cara mana? Ini sebagai contoh, sebagai ikutan qudwah. Karena Nabi tak berdosa. Qad ghafara lakallahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Diampun dosa Nabi hak telah lepas, hak lagi akan datang. Diampun dah. Walaupun begitu, Nabi pun menyuci lagi, bersih lagi, dibersihkan lagi. Apatah lagi, Nabi pun sentiasa beristighfar lagi. Walaupun tak ada dosa. Kata dapat dalam satu hadis Nabi kata, wallahi inni la astaghfiru rabbi wa atubu ilaih fi kulli yawmin mi'ata marrah wa fi riwayatin sab'ina marrah. Demi Allah, aku nak minta ampun pada Allah Subhanahu Taala, beristighfar pada Allah Taala dan meminta ampun kepadanya pada tiap-tiap hari 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Dalam satu riwayat kata 70 kali Nabi istighfar. Nabi berdosa ke? Nabi tak berdosa. Tapi menjadi sebagai pengajaran kepada umat dia. Apakah umat dia hak berdosa? Kita hak berdosa ni, berapa kali sehari kita minta istighfar pada Allah Ta'ala? Ni kita hak berdosa ni, hari-hari berdosa ni. Hari ni berapa banyak kali, berapa banyak dah kita buat dosa. Kita pernah muhasabah ke tak? Hari-hari ni berapa banyak kita buat dosa. Muhasabah dia ada dua. Muhasabah kejahatan, muhasabah kebaikan. Hari ni muhasabah kita daripada bangun tidur tadi sampai ni, cuba tera kita muhasabah. Kejahatan berapa kita buat, kebaikan berapa dah kita buat. Lepas tu cuba-cuba kita mai buat timenge. Adakah kebaikan kita nak buat, kebaikan hak kita buat tu boleh kambuh kejahatan kita, ataupun benda hak kita jahat lebih banyak daripada hak tak boleh. Ini muhasabah. Kita orang berdosa kena muhasabah. Sedangkan Nabi orang tak berdosa pun Nabi muhasabah, beristighfar sampai 100 kali sehari, 70 kali sehari. Apatah lagi kita insan yang digelomok oleh dosa-dosa. Ini pengajaran pada kita. Yang Nabi buat dalam kisah Isra' Mi'raj ni boleh pengajaran pada kita. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Taala. Apakah dalam kisah Isra' Mi'raj Nabi SAW dibelah dada daripada kecil lagi? Karena pada masa tu kalau tak belah pun tak apa, tak ada perkara lagi, dosa tak ada lagi, budak bersih lagi. Sebab kita bertera kita buat bandingnya ketika kita kecil.
Bersih kita. Ketika umur 10 tahun bersih lagi. Ini nak bui pengajaran pada kita untuk nak mendidikkan seorang itu jadi orang baik, nak mendidikkan jadi seorang soleh dan solihah, perlu dibentuknya, perlu dididikkannya daripada kecil lagi. Ni perlu didik daripada kecil lagi. Sebab dalam satu pepatah yang kata lagu mana, nak betuk buluh kena betuk daripada rebung lagi. Dah jadi buluh dah, kalau kita betuk tak pandai, bikah kena kita. Walaupun kita tuai dengan api sekalipun, tapi kalau rasa kita nyawak keras sikit, patah. Tak kena bedanya, bikah kena kita. Nak didik anak daripada kecil lagi. Nah, Muslim-Muslimat, saya nak akak satu kisah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i, hak kita duk mengaku jadi ketua bagi muzahab kita. Bagaimana keadaan Imam Syafi'i? Boleh jadi orang alim sehingga digelar menjadi sebagai Imamul Mujtahid. Dan mujtahid dia mujtahid mutlak pula. Bukan mujtahid alal mazahib tak. Mujtahid mutlak. Boleh menubuhkan satu mazhab. Dan berapa ramai pengikut-pengikut tas dunia ni mengikut mazhab Syafi'i. Nah, hasil daripada mana jadi orang alim? Dapat hafal Quran. Ketika umur 3 tahun lagi dapat hafal Quran dah. Dapat hafal ilmu hadis ketika masih muda lagi. Hasil daripada mana? Hasil daripada didikan Imam Syafi'i daripada kecil lagi. Siapa yang mendidiknya? Ibunya sendiri. Satu ketika Imam Syafi'i ni minta izin kepada ibu dia untuk pergi sambung mengaji dia di Madinah. Karena pada masa tu ada seorang tok guru yang masyhur dah duduk mengajar ilmu hadis di Madinah, iaitu Imam Malik rahmatullah alaih. Dia minta izin pada ibu dia. Wahai ibu, izinlah Syafi'i supaya Syafi'i pergi ngaji di Madinah. Ibu tak jawab apa-apa. Sekali kedua minta lagi, tidak jawab apa. Kali ketiga barulah ibu dia tanya, sungguh kau nak pergi belajar di Madinah? Imam Syafi'i kata sungguh. Maka ibu dia menangis. Dia tanya, apa kau menangis? Wahai Syafi'i, dia kata sebenarnya ibu menangis ni bukanlah takut aku pisah denganmu jauh. Tapi hak aku menangisnya, aku bimbang kalau mau pergi belajar di Madinah, siapa dia nak cara makan kamu? Jadi kalau kita fikir sini, ibu Syafi'i kata di Madinah tak ada makan ni ke? Bukan. Di Madinah bukan tak pocok gunung tak ada makan ni, bukan di pada pasir. Makan ni banyak sana. Ibu dia kata kalau mau ngaji di rumah tak apalah. Masa makan mau klik makan di rumah. Tapi apabila mu duduk di Madinah, aku jauh daripadamu, siapa dia nak pergi makan ni pada kamu? Ibu dia maksud ibu dia saat ni tak harap pada makan ni hak selain daripada dia masak sendiri. Kenapa? Kerana makan ni yang ibu masak dengan tangan dia sendiri, dia bagi kepada anaknya lebih barakat daripada makan ni hak beli kedai, hak masak daripada kedai. Kerana ibu dia sudah pasti dia tidak masak makan ni hak syubhat pada anak dia makan. Apatah lagi makan ni hak di kedai, kita bukan nak bila satu persatu dah. Apa benda yang dia masak? Ni didikkan Imam Syafi'i daripada ibu dia lagi, daripada kecil lagi, sehingga Syafi'i boleh jadi orang alim. Orang kata pada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kamu ni bijak. Maka dia kata lagu mana? Kamu jangan tengok kebijakan yang ada pada aku. Kamu mesti lihat asbab-asbab yang aku bijak ni sebab siapa. Sebab aku jadi bijak ni kerana orang duduk balik belakang aku. Siapa dia? Ibu aku. Maka orang yang mendidikkan anak ni, muslimin muslimat, kau ibulah lebih dekat daripada anak daripada ayah ataupun bapa dia. Dan kerana dia lebih hampir. Ini contoh Nabi SAW belah dada daripada kecil lagi, nak memberi pengertian pada kita, nak didik anak, didik daripada kecil lagi. Sebab tu Nabi SAW sabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina.
Suruhlah anak kamu semaya ketika mereka ni umur 7 tahun. 7 tahun di fardu dah kau semaya. Tak fardu lagi kan, tidak balik lagi. Tapi buat apa kau Nabi suruh semaya dah? Ni didik ke? Ni didik ke anak supaya jadi tabiat dengan semaya. Apabila duk didik daripada kecil lagi, apabila dia dah balik, dah ada tabiat nak semaya. Kita tengok anak-anak kita lah ni malas semaya kerana kita tidak didik daripada kecil lagi. Dan Nabi kata wadribuhum alaiha, dan kamu pukullah dia. Maksud pukul sini bukanlah pukul teruk sangat, pukul sebagai ngajaran kita. Ketika mana? Ketika abnau ashrin, ketika umur 10 tahun tak semaya lagi, kena kutip-kutip dah lah anak kita. Dan kita kena tanya khabar dah lah. Anak kita duduk mana, semaya zuhur ke tak, duduk di sekolah semaya ke tak. Ni kita kena didik lah. Supaya anak kita besar nanti nak jadi anak yang soleh, anak yang solihah, yang boleh memimpin keluarga kepada jalan yang bahagia. Muru auladakum ni. Dan Allah Ta'ala pun ayat dalam Quran. Wa'muru ahlaka bis-salah. Wa'muru sini Allah Ta'ala suruh siapa? Suruh bapak dia lah. Suruh pak dia tu. Wa'muru ahlaka. Bukan ahlaki. Kalau ahlaki lain, ahlaka. Suruhlah keluarga kamu. Suruhlah keluarga kamu. Makna isteri kita pun kita kadang-kadang kena suruh. Anak kita lebih kena suruh. Bisalah, suruh semaya. Wastabir alaiha. Itu ayat Quran. Ini nak kata didikkan anak daripada kecil lagi. Sebagaimana Nabi walaupun tidak balik bersih lagi ketika umur 4 tahun, ketika 10 tahun juga dibelah dada menjadi sebagai ikut pengajaran kita untuk nak membersihkan anak bersih daripada halus lagi. Kerana anak kita ni diperanakkan ala fitratin. Bayi ni diperanakkan ala fitratin. Dia beranak dalam keadaan fitrah. Fitrah maksud apa? Fitrah dalam keadaan bersih. Anak-anak dilahir dalam keadaan bersih. Pasal apa dia? Yang mencorok, yang mencoteng anak tu, fa abawahu, dua mak pak dia lah, yuhawidanahu, yang menyebabkan dia terjadi Yahudi, dan yunassiranahu, dan yang menyebabkan anak dia jadi Nasrani, wa yumajjisanahu, dan menyebabkan anak jadi Majusi. Walaupun tidak jadi agama Yahudi, tidak jadi agama Nasrani, tidak jadi agama Majusi, tapi perangai sifat Yahudi, Nasrani, Majusi itu ada pada anak kita. Mula daripada siapa? Mula daripada mak pak dia lah, dan suasana sekitarnya. Ni kebersihan betul anak kita daripada kecil lagi. Baru anak kita jadi anak yang soleh. Anak soleh ni anak kita boleh tupai dia. Kita boleh tupai dia ketika mana? Ketika kita mati pun kita boleh tupai dia. Bagaimana Nabi kata? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila setelah mati anak Adam, putus segala amalan. Nak semaya tak boleh, nak sedekah tak boleh, nak puasa tak boleh dah. Kecuali hak duk sapa pahala pada dia sokma 3 perkara. Sedekahun jariah. Dia buat sedekah jariah. Selalu bagi jariah. Harta disedekah kepada buat amalan jariah. Nah, dia yang keduanya al ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dia belajar, dan ilmu tu dia dapat beramal, dan ilmu dapat beramal tu dia akan bermanfaat kepada dia. Yang ketiganya waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang selalu doa pada. Nak jadi anak soleh kena betul daripada kecil lagi. Ini pengajaran daripada Isra' Mi'raj, sengah daripada ulama-ulama mari buat bincang apakah maksudnya, apakah faedahnya. Nah, ni so ya baru. Bagaimanakah hak banyak-banyak lagi tu. Baik, hadirin muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Last sekali, setelah Nabi SAW naik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi bawa turun ini? Nabi ambil hadiah daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Solat, semaya. Dan semaya ketika Nabi mula-mula buat turun ni berapa? 50 waktu sehari. 50 ni kalau masa mari kita duduk pada zaman learning ke, 50 lebih lagi kali 50 waktu tak kecil, tak berak kita. Asyik semaya. Cuba terang kita atur masa. Semaya 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, berapa minit? Kita atur, cukup 50,
dan kita tengok mari berapa saat hok kita boleh duduk nyawa dengan sedap. Kecuali diisikan masa tu penuh dengan semaya. Kalau 50 rakaat. Berat tak? Berat dah. Lepas tu Nabi bawa turun mari, jumpa dengan siapa? Dalam kisah Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa siapa? Nabi Musa ni adalah Nabi Bani Israel. Nabi Musa tanya pula, pandai-pandai tanya dia. Allah Ta'ala beri apa dia? Wismaya, solat. Berapa? 50. Tak teruk ni, banyak ni. Nabi pun ngikut pendapat Nabi Musa AS. Padahal kalau Nabi tak jumpa Nabi Musa, boleh ke tak? Boleh. Kenapa? Kerana Nabi ni kata tengok darjat dia lebih tinggi daripada Nabi Musa lagi. Dia tak kena musyarat dengan Nabi Musa pun tak apa. Nabi kita ni adalah Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi, tinggi daripada Nabi-Nabi. Tapi buat apa hidup sorak orang bawah daripada dia ni? Ni. Buat apa hidup musyarat dengan orang lebih bawah pada dia? Kerana Nabi dia boleh buat. Dan sepedu semaya hak Nabi bawa turun daripada Allah Ta'ala tu untuk Bani Israel ke? Tak. Tak. Bani Israel tak ada kena semaya hak Nabi bawa tak. Solat hak Nabi bawa walaupun 50 waktu untuk siapa? Untuk umat Nabi. Apa hidup bersorak dengan Nabi Musa nya? Ni satu nuktah yang kita boleh fikir. Gapo dia tu ni? Ini nak menunjuk kata tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawaduk. Sifat orang apabila dia tinggi sekalipun, dia jangan tengok rendah orang bawah ni. Kena buat kira cara ratik. Nah, ni kan apabila kita tinggi dah, tengok orang bawah ni, macam anak kucing ni belaka tengok bawah. Kerana kita tinggi. Kalau kita nak pergi tunduk pada orang rendah pada kita, wasapa lekeh ya kita. Tapi Nabi walaupun Sayyidul Anbiya, tapi wak kira cara dengan Nabi Musa AS dalam masalah ni. Sebab itulah sifat tawaduk, sifat rendah diri adalah satu sifat yang paling mahal. Allah Ta'ala Nabi SAW bersabda dalam hadis kudusi, man tawadha'a ahadun lillahi rafa'ahu Allah. Siapa dia merendahkan diri, Allah Ta'ala mengangkatkan dia. Siapa dia mengangkat diri dia besar, tak sejauh Allah pada orang, Allah Ta'ala peranak dia turun. Dan Nabi adalah akhlak yang paling baik. Innaka la'ala khuluqin azim. Kamu adalah sebaik-baik akhlak Nabi SAW. Suka tawaduk, lemah lembut pada orang, kasih sayang pada orang miskin, tak hina pada orang miskin, suka minta pendapat kepada sahabat-sahabat dia. Walaupun ayat Quran turun pada Nabi, tapi Nabi masih lagi tanya pada sahabat, lagu mana kanakmu, lagu mana pendapat kamu. Itu Nabi. Lalu tu Nabi ambil pengusyuran Nabi Musa. Nabi Musa kata, naik pergi jumpa Allah Ta'ala semula, minta kurang sikit, minta kurang, naik turun atas pendapat Nabi Musa AS. Nabi pun buatlah walaupun dia tinggi kerana tawaduknya. Tujuan Nabi untuk apa? Nak cari jalan selesai, nak cari untuk jalan nak menyelesaikan masalah yang kata banyak ni. Akhir sekali sampai 5 waktu. Musa kata, oh tak padan lagi, naik lagi. Aku malu dah, kata dia. Tapi Allah Ta'ala kata gana, wahai Muhammad, walaupun diperintahkan kepada umat kamu 5 waktu sehari semalam, tapi pahala dianya supaya 50 waktu juga. Supaya 50. Makna kata satu waktu kita semaya, seolah kata kita semaya 10 waktu. Zuhur sewaktu kita semaya, supaya kita semaya 10 waktu. 5 waktu kita semaya, supaya kita semaya 50 waktu. Jalan selesai ke mana? Jalan selesai dapat kemudahan. Kerja sikit, gaji mahal. Itulah hikmahnya musyarat dengan orang. Kalau kita buat diri kita, bukan pakai-pakai otak kepala kita seorang, tak musyarat dengan orang, tak akan temu jalan penyelesaian yang lebih yang terbaik. Nabi daripada 50. Okey, daripada 50 naik pergi sampai 5. Tapi Allah Ta'ala kata, aku beri pahalanya supaya 50 juga. Itu labanya. Sebab itulah hadirin muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu Ta'ala, kita ambil 2 naqtah ni pun sudah cukup dalam peristiwa Isra' Mi'raj pada tahun ni untuk kita buat ibrah, pemikiran untuk kita. Dan hok tu dengar panjang-panjang tak ada gapo. Kita panggil ustaz-ustaz hok ingat kisah-kisah Isra' Mi'raj, boleh buat mari jalur tu,
video royak kisah Isra Mi'raj dengan detailnya, ambil lepas maya Isra sampai subuh tak apa. Dah video dengar dan faedah juga dengar. Tapi saya rasa lebih baik kita fokuskan kepada satu detik-detik dalam Isra Mi'raj dan kita mari bentang dan kita bincang dan apakah hikmah, apakah tujuan supaya kita dapat ibrah, dapat faedah, manfaat daripada satu detik itu. Nah, itulah. Mudah-mudahan cukuplah kerana waktu Isya pun masuk dah. Ya, waktu Isya sudah masuk dan sedikit saya ni sebenarnya ada pondok, ada pesantren sekolah saya, sekolah integrasi. Santri saya ada 300 orang santri. Semua berasrama penuh. Aliran akademik tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Aliran dini daripada kelas ibtidai sampainya kelas sanawi. Dan sekarang ni madrasah sedang buat satu bangunan sebagai bangunan tambahan. Maka tiap-tiap mana saya pergi buat kuliah, buat tazkirah, saya mohonlah sumbangan kepada hadirin-hadirin yang ingin menyumbang untuk sama-sama kita buat jariah. Yang mana jariah yang dapat membantu kita setelah kita meninggal dunia. Dan insya-Allah juga pada malam ni kita nampak tabung ada situ bagi siapa yang sudi ingin untuk menyumbang, dan sila masuk dalam tabung. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan muslim-muslimat dapat berjaya lah cita-cita kami di sana. Maka setakat tu sajalah pada malam ni. Dan kalau terdapat salah dan silap, yang mana yang baik-baik itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Yang mana kurang, yang tak reti faham, tak faham, sebab saya kecek ni bahasa darat saya. Malah nak turut-turut, takut kau turut kau tak faham. Nah, kecek bahasa saya kalau tak faham itu adalah kelemahan bagi saya. Dan insya-Allah pertemuan kita pada malam ini bukanlah kali yang terakhir insya-Allah, dan kita dapat insya-Allah jika diizinkan Allah Subhanahu taala kita dapat bertemu lagi pada hari yang akan datang. Dan untuk malam ini setakat ni saja dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.